dan berpencen ya. Yang saya hormati Puan Roslina, Ketua Guru Kaunseling dan semua rakan-rakan guru UBK, semua anak-anak murid sekalian. Assalamualaikum lagi sekali. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang nak disampaikan oleh cikgu-cikgu kaunseling pada malam ini sangat penting dan sangat-sangat berguna sebagai panduan untuk pelajar-pelajar semua untuk memohon ke IPTA selepas ini, termasuklah matrikulasi IPG dan sebagainya. Okey. Dan terima kasih juga pada cikgu-cikgu kaunseling kerana berjaya mengadakan sesi sebegini. Sebab masa kami dulu cikgu-cikgu tak adalah nak buat macam ni. Semua maklumat cari sendiri. Jadi dan begitu juga dengan unit bimbingan kaunseling. Sepanjang minggu ni kita buat 3 kali meet Malam tadi pun ada, malam sebelum tu ada. So sangat aktif UBK, tahniah semua. Tahniah cikgu-cikgu. Tahniah Puan Roslina yang bertungku lumus untuk menyediakan maklumat yang update kepada murid-murid sekalian. Jadi saya tak nak bercakap banyak dan nak serah sepenuhnya kepada guru cikgu-cikgu kaunseling, dan kalau ada masalah boleh bertanyalah. Sebab inilah medan kita, inilah cara kita, sebab kita tak boleh bersemuka lagi. Jadi bila bersemuka 5 hari bulan ni, pelajar-pelajar dah tak ada dah. Jadi perhubungan kita inilah satu cara yang boleh lah. Nak datang sekolah lepas ni pun dah tak boleh. Kecuali pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga 5 yang 2021 lah. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya. Tahniah UBK. Terima kasih murid-murid yang hadir pada malam ini. Kalau ikut kedatangan hari ni yang 45 ni. So saya harap 46, sekarang 46. Semua pelajar malam ini boleh mendaftar di IPTA selepas ni lah. IPTA yang bersedia untuk menerima pelajar. Dan UPM hari ni dah masuk dah pelajar. Pelajar lama lah. Pelajar baru mungkin bulan 9 kot. Okey, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Razali bin Mak Yassin, pengetua kita, atas amanat yang telah diberikan pada murid-murid semua. InsyaAllah semoga apa yang dipesan oleh Tuan Haji itu memberikan suatu maklumat yang penting kepada murid-murid untuk digunakan bagi masa-masa akan datang, insyaAllah. Okey, seterusnya saya tanpa membuang masa menjemput Puan Roslina binti Hussein untuk menyampaikan taklimat tentang kemasukan ke UPU, IPG dan matrikulasi. Dipersilakan. Okey, sekejap ya. Okey, terima kasih Puan Zuhaila Aisyah yang berusaha, Tuan Haji Razali, pengetua, barisan pentadbir, guru-guru, rakan-rakan kaunselor dan juga anak-anak SMK BTK calon SPM 2020. Okey, malam ni kita santai-santai saja. Okey, clear suara saya? Very clear. Dengar. Very clear. Very clear. Okey, alhamdulillah. Okey, malam ni kita akan berkongsi tentang program pengajian selepas SPM yang saya akan fokuskan kepada UPU, IPG dan juga matrikulasi. Okey, yang ni macam sebelum ni cikgu-cikgu kaunselor semua dah sharing dalam grup kelas angkat masing-masing link yang memudahkan awak untuk explore ya. Kita ada yang saya share kat sini, kita ada UPU. Yang UPU ni untuk IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam dan juga Politeknik.
Kemudian link yang kedua adalah tentang college matrikulasi dan yang ketiga adalah permohonan IPG. IPG ni untuk program ijazah sarjana muda perguruan. Okey. First kita akan fokus kepada UPU. Okey, dalam borang UPU ada 3 bahagian. Yang pertama yang awak boleh mohon adalah asasi, yang kedua adalah diploma dan yang ketiga adalah ILKA. ILKA bermaksud Institut Latihan Kemahiran Awam. Okey. Saya mohon sangat-sangat semua calon SPM 2020. Okey, bila awak tekan link UPU tersebut, dia akan keluar bahagian kemasukan pelajar IPTA. Okey, macam kat slide yang cikgu sharing ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Sistem permohonan kemasukan pelajar sesi akademik 2020-2021 lepasan SPM. Okey, bila keluar macam ni, bagi yang belum pernah isi borang tersebut, okey, sebab ada yang bertanya, awak jangan terus isi bahagian kata laluan, password kata laluan ni semua ni, pergi dulu kepada daftar akaun. Okey, bahagian daftar akaun, barulah buat pendaftaran untuk pertama kali. Bila dah berjaya sebagai berjaya untuk daftar akaun, barulah pergi bahagian di atas ni. Okey, dalam borang UPU ada 12 pilihan yang diberikan kepada awak. Okey, 12 tempat di mana yang awak nak sambung belajar dan kos ataupun kursus pilihan yang awak boleh isi. Tetapi sekiranya hanya ada beberapa sahaja minat yang awak ada, boleh pilih 6 sahaja. Tapi 6 ini adalah wajib. Sekiranya awak kata, cikgu saya ada 4 sahaja pilihan. Okey, kalau awak ada 4 pilihan utama, pastikan yang 2 lagi cari juga apa yang awak suka. Okey, pastikan 6 pilihan wajib diisi. Tetapi sekiranya awak jenis yang kata tak kisahlah cikgu, yang penting saya boleh masuk universiti. Okey, letak je lah 12 pilihan tersebut. Isi semua. Okey, nak isi nanti ikut keutamaan. Yang pertama, pilihan 1 dan 4 adalah asasi dan kursus yang ada bertemu duga. Kursus yang bertemu duga biasanya dia akan tulis hashtag. Okey, kemudian barulah diploma dan ke bawah. Okey. Ini untuk UPU. Sekiranya nanti ada persoalan, okey, kita sebelum tutup nanti kita akan jawabkan soalan-soalan yang awak bagi. Okey. Seterusnya yang cikgu nak sharing adalah tentang matrikulasi. Tentang program matrikulasi. Untuk tahun ini, program UPU berasingan dengan program matrikulasi dan juga IPG. Kalau sebelum ini, tahun lepas, tahun 2019, semuanya di dalam satu borang sahaja. Maksudnya kat situ tahun lepas one windows. Maknanya beli tahun lepas nombor PIN dibeli, dijual. Awak kena beli nombor PIN di BSN. Tahun ini istimewa untuk anak-anak SPM yang terjebak dengan masalah COVID. Okey, KPM memberi secara percuma untuk semua. UPU dan juga matrikulasi dan juga IPG. Okey, untuk matrikulasi,
kita ada 3 jurusan. Okey, jurusan yang pertama adalah untuk jurusan sains yang dipecahkan kepada 3, ada sains hayat, sains fizikal dan juga sains komputer. Kemudian kita ada jurusan kejuruteraan ataupun teknikal ni, ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal dan elektronik, kejuruteraan awam dan kejuruteraan asas. Kemudian yang ketiga adalah jurusan perakaunan. Perakaunan dipecahkan kepada 2, perakaunan dan juga perakaunan profesional. Okey. Sebelum tu cikgu nak sharing. Okey, ini skim latihan tenaga pengajar matrikulasi. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang belajar di matrikulasi, awak berpeluang untuk memohon ke skim latihan tenaga pengajar matrikulasi. Maknanya selepas habis matrikulasi, mohon untuk sambung belajar untuk menjadi tenaga pengajar. Okey, awak akan ditaja sepenuhnya belajar di luar negara. Kemudian bila habis belajar, balik ke Malaysia dan akan berkhidmat sebagai tenaga pengajar di pusat matrikulasi. Okey, ini istimewa sangat ni. Okey, kat sini cikgu sharing keistimewaan program matrikulasi KPM. Awak belajar hanya selama setahun sahaja. Okey, habis belajar selama setahun, kemudian akan boleh terus sambung ke peringkat degree di IPTA. Okey, boleh baca kat sini. Yuran pengajian ditanggung oleh kerajaan. Okey, tak ada masalah. Tugas awak hanyalah untuk belajar sahaja. Okey, kat sini cikgu sharing syarat dan syarat minimum. Boleh baca sendiri, cikgu dah share link tersebut. Bila awak buka, awak akan nampak juga benda yang sama. Okey, cuma cikgu nak ingatkan sekali lagi keistimewaan untuk matrikulasi tahun ni. Bahagian perakaunan, kalau sebelum ini pelajar-pelajar yang mendapat matematik tambahan kredit sahaja yang layak untuk masuk matrikulasi. Tetapi tahun ini untuk awak semua, bagi pelajar yang tak ada matematik tambahan pun boleh mohon ke matrikulasi aliran perakaunan. Tetapi kalau untuk aliran perakaunan profesional, wajib ada matematik tambahan. Okey, yang ketiga, cikgu cepatkan. Yang ketiga adalah tentang program ijazah sarjana muda perguruan, PISMP, dan juga program pelajar cemerlang. Sebab kat sini sebelum ni ramai yang WhatsApp cikgu tanya macam mana nak jadi cikgu. Okey, sekarang kerajaan bagi peluang kepada awak untuk tahun ini. Program ijazah sarjana muda perguruan menawarkan 81 bidang kepada awak. Jadi awak pilih yang mana yang awak rasa sesuai yang awak boleh bawa. Tetapi yang ni, okey, khusus PISMP ni awak akan belajar di maktab perguruan selama 5 tahun. Okey, selepas SPM, sambung belajar di maktab perguruan selama 5 tahun. Bila habis 5 tahun, awak akan diserapkan di sekolah rendah. Okay. Dan seterusnya adalah program pelajar cemerlang. Program pelajar cemerlang ini adalah khas untuk 3 bidang sahaja, iaitu TESOL, pendidikan Islam dan juga bahasa Arab.
Yang ni awak akan sambung belajar ke luar negara. Okay. Bagi PISMP, okay, syarat minimum adalah 5 kredit. Okay. 81 bidang tadi untuk sekolah rendah, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, okay, belajar di maktab perguruan. Okay. Dan PPC, program pelajar cemerlang, awak wajib 7 kredit minimum. Okay, minimum 7 kredit. Bila sambung belajar di luar negara, bila balik semula ke Malaysia, awak akan ditempatkan di sekolah menengah. Okay. Yang ini untuk UPU, tarikh tutupnya adalah 31 Mac 2021, hari Rabu minggu depan, jam 5 petang. Okay. Manakala matrikulasi dan IPG, tarikh tutupnya adalah 15 April 2021. Okay. Sementara tarikh tutup belum sampai, awak boleh isi borang permohonan, boleh ubah seberapa banyak yang awak nak sehinggalah tarikh tutup. Okay. Selepas tarikh tutup, dah tak boleh ubah. Sekarang boleh lagi. Nak tukar-tukar tempat, keadaan macam mana tu, boleh lagi. Okay. Sebelum ini ada soalan. 2-3 orang pelajar yang WhatsApp saya yang tanya dalam borang permohonan UPU, ada kos yang dia nak ada tanda mesra OKU. Okay, minta maaf cikgu tak sempat nak snap gambar tersebut. Ada mesra OKU. Dia risau, dia kata adakah ini, dia bukan OKU. Katanya dia bukan OKU. Kenapa cikgu? Bila saya klik keluar OKU. Tak, maksudnya tempat yang awak mohon tu mesra OKU. Maknanya orang yang kurang upaya pun boleh mohon kursus tersebut. Okay. Jadi Cikgu Aisyah, saya rasa itu sahaja untuk penerangan dan kita buka kepada soalan. Sebab saya lebih suka kepada soalan-soalan sekarang dia orang dah isi sebenarnya. Cuma mungkin ada beberapa persoalan yang perlu kita jawab bersama-sama. Ya, betul tu. Sains fizikal. Dia yang tanya sains fizikal. Sekejap. Sains fizikal, apa beza dengan sains tulen? Apa beza dengan sains tulen, sains fizikal, sains tulen? Okey. Okey, sekejap ya. Okey. Kat sini semuanya macam sains, aliran sains ni. Okey, dulu macam sains sorry. Sekejap ya. Okey, sains fizikal dia lebih kepada yang sains hayat, siapa yang nak jadi doktor. Okey, memang wajib untuk ambil yang ni, kalau dulu dipanggil modul 1. Sains fizikal kalau tak silap saya dia akan dropkan satu daripada subjek sains tulen tadi. Fizik, biokimia tadi. Saya lupalah. Boleh rujuk kepada pamphlet yang dibekalkan kepada awak semua tu. Yang ni fizikal kalau untuk jadi pharmacist pun okey boleh. Tapi siapa yang nak jadi doktor memang wajib ambil yang sains hayat. Okey, sekejap saya ada soalan.
Okey. Ada yang bertanya, cikgu kalau asasi yang tak ada hashtag tu maksudnya tak ada interview ke? Betul. Asasi yang tak ada hashtag tu tak ada interview. Tapi perlu juga diberi keutamaan. Tapi kalau asasi ada yang mohon asasi UPNM. Okey. Asasi UPNM memang wajib awak letak yang pertama. Kalau siapa yang mohon UPNM, okey, siapa yang mohon UPNM awak wajib letak yang pertama. Sebab dia ada tanda hashtag dan untuk ke UPNM sekiranya awak lepas tapisan pertama maknanya dari segi keputusan SPM awak bagus, memenuhi syarat. Kemudian dalam borang UPU tu nanti dia memang akan minta ketinggian dan berat badan awak. Bila lepas kat situ, dia akan panggil pelajar-pelajar yang mohon yang lepas pergi ke UPNM. Interview dia selama lebih kurang seminggu. Kalau sebelum ni lah, tahun ni saya tak tahu macam mana. Kalau sebelum ni dia akan panggil awak lebih kurang seminggu ke sana untuk menilai awak dari segi kecerdasan. Okey. Fiza, okey, terjawab Fiza. Dengan Azmi. Azmi ni suka sangat kan dengan UPNM. Cikgu doakan moga awak dapat masuk sana Azmi. Ni ada soalan, cikgu kalau lepas habis asasi sains pertanian boleh ke sambung dalam sarjana muda farmasi? Okey, ini mesti UPM kan? Okey, macam ni. Siapa yang bertanya? Nur Aina Nabila. Macam ni, UPNM asasi dia semua nama asasi pertanian. Sebab apa? Sebab dia masih mengekalkan nama pertanian. Dulu Universiti Pertanian Malaysia, sekarang jadi Universiti Putera Malaysia kan. Okey, jadi kat sana bila awak ambil asasi pertanian, walaupun nama pertanian, tapi bila untuk degree nanti memang boleh masuk, tak ada masalah. Okey, lagi. Okey. Yang lain bertanya. Sampai tu. Asasi pintar UKM. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan semula. Okey, sekarang ni bagi anak-anak yang mohon UPU, okey, awak boleh isi permohonan awak tu berdasarkan keputusan trial SPM dan sekiranya ada subjek yang tak boleh masuk tu kan, boleh guna peperiksaan akhir tahun. Yang penting result awak tu ada dalam SAPS. Walau macam mana pun, bila awak isi macam tu, bila result SPM sebenar keluar, okey, pihak UPU akan guna pakai SPM awak tu secara automatik. Selepas result keluar, semak semula borang permohonan awak secara online. Masa tersebut, kemungkinan ada kos-kos yang awak mohon awak tak layak dan kos tersebut akan digugurkan secara automatik. Jadi masa ni awak diberi masa selama 5 hari untuk baiki, untuk ubah balik, untuk masukkan semula kos-kos yang sesuai dengan keputusan SPM awak. Okey, asasi pintar UKM. Okey, tahun ini sebelum ni macam ni, sebelum ni kalau ikut kefahaman saya, sebelum ni UKM tidak menawarkan asasi. UKM paling rendah dia akan ambil pelajar-pelajar untuk degree sahaja. Tetapi sekarang UKM juga telah menawarkan asasi UKM. Maknanya boleh masuk kat situ. Cuma syaratnya agak ketat. Bila masuk asasi UKM dan sambung degree nanti pun di UKM. Okey.
Ada soalan lagi? Yang apa tu, hari tu kan ada pelajar yang tak boleh masuk yang keguruan tu, Kak Su. PI tu. PI. Hari tu kan ada budak IPG, tak boleh PI. masuk. Dia tak boleh masuk. Dia key in IC. Lepas tu stay tak boleh masuk. Macam mana tu? Okey, dia kadang-kadang sistem tu yang ada masalah. Jadi memang kena cuba banyak kali. Itu biasa, kadang-kadang bila ramai yang guna memang akan jam. Bila dah tanya kat sana pun dia orang kata memang kena cuba banyak kali. Okey, yang ni ada yang bertanya. Okey. Perbezaan asasi UiTM dengan sekarang ni asasi UiTM. Dia ada dua jenis. Yang pertama asasi undang-undang KPM dan asasi undang-undang UiTM. Okey, ada dua jenis. Macam ni. Kalau awak ambil asasi undang-undang UiTM, maknanya selepas habis asasi tersebut, belajar asasi, awak boleh ambil sambung degree ke undang-undang di UiTM sahaja, berbanding kalau awak buat asasi undang-undang KPM. Okay, bila KPM ni, bila habis asasi, awak boleh sambung, boleh mohon mana-mana universiti yang menawarkan undang-undang. Okay, mengguna pakai, saya ulang semula, yang undang-undang, asasi undang-undang KPM tadi, under KPM, pastikan CGPA masa asasi tu kena dapat 3.75 ke atas. Okay, barulah boleh sambung mana-mana IPTA. Kalau asasi undang-undang under UiTM sendiri, habis belajar asasi, terus sambung ke ijazah di UiTM sahaja. Okay. CGPA-nya rendah sikit, 3.0. Okay, itu. Okay, ni Zulaika. Boleh masuk degree apa, Cik? Kalau asasi pintar UKM. Okay, asasi pintar UKM ni pun lebih kurang macam asasi pertanian tadi. Dia umum, maknanya selepas asasi nak sambung ke degree, terpulang pada awak, terbuka luas. Okay, tapi hanya boleh sambung di UKM sahaja. Okay, ada soalan? Ada soalan lain anak-anak? Senarai asasi terbuka tertutup. Ada yang tanya. Senarai asasi terbuka dan tertutup. Alamak, minta maaf saya tak pernah dengar lagi asasi terbuka dan tertutup ni. Nur Haisyah, boleh tolong jelaskan tak dengan cikgu? Assalamualaikum cikgu. Saya ada dengar sebelum ni nak masuk asasi ni dia ada terbagi pada dua. Satu open asasi dan satu lagi close asasi. Maksudnya asasi yang terbuka tu maknanya lepas habis buat asasi terus boleh pergi ke universiti lain kan. Tapi kalau asasi tertutup tu hanya universiti tersebut saja. Boleh cikgu bagi tahu senarai asasi yang terbuka dan asasi tertutup tu? Yang universiti mana? Universiti mana yang asas yang terbuka dan universiti mana yang tertutup? Oh, macam tu. Okay. Sorry, salah faham. Okay, macam saya kata tadi, macam kalau UiTM, macam contohnya UiTM, buat asasi kat UiTM, ada kos-kos dia yang memang hanya di UiTM sahaja, macam yang tadi, yang undang-undang, dan ada juga yang boleh yang ke
mohon ke universiti lain. Tapi masalahnya selepas habis asasi tu memang pelajar kena isi semula borang UPU. Okay, kalau tak silap saya lah ni, yang setakat ni yang open adalah UiTM dengan UM. Kalau tak silap saya. Tapi kalau universiti lain, memang untuk untuk universiti tersebut saja. Tapi bagi pandangan peribadi saya lah, pada pandangan peribadi saya, ada kelebihan sekiranya pelajar tu tersebut terus ambil dengan asasi dengan universiti itu sendiri. Macam yang kata tadi, asasi tertutup kan. Sebab apa? Pilihan pertama nanti, peringkat degree nanti, contohnya UPM. Peringkat pertama nanti dia akan ambil pelajar-pelajar lepasan asasi anak dia sendiri. Dia akan bagi keutamaan kepada pelajar-pelajar lepasan asasi daripada keluaran UPM. Okay? Kemudian akan ambil pelajar-pelajar lepasan matrikulasi. Kemudian peringkat yang ketiga untuk pelajar-pelajar lepasan STPM. Dan yang keempat, pelajar-pelajar lepasan diploma sekiranya nak masuk untuk degree PTA ni memang memerlukan CGPA yang orang kata lebih stabil, lebih kurang 3.7, insya-Allah akan dapat. Tapi itu pun tak ada jaminan. Okey, boleh Nohisha? Okey, jelas cikgu. Okay. Terima kasih. Tarikh Kak Su, boleh ingatkan lagi diorang tarikh-tarikh dan apa benda yang penting yang perlu diorang ingat. Nombor apa benda tu yang password ke pin apa benda tu yang yang penting-penting tu. Okay. Nombor sekarang kita dah tak ada pembelian nombor PIN kan. Jadi sekiranya simpan sendiri nombor akaun, nombor password awak tu simpan elok-elok. Okay, yang untuk UPU masa yang tinggal hari ni 6, esok 5 hari saja lagi masa yang tinggal. Jadi buat pilihan sebaik mungkin dan nanti sekiranya kalau rasa confused, rasa masih was-was, okay, print screenshot pilihan yang awak dah buat tu, sharing dengan cikgu-cikgu. Okay, mungkin cikgu boleh bagi pandangan nanti macam mana. Okay, Arif, diploma. Okay, tadi yang cikgu share tadi, diploma under universiti awam. Di universiti tersebut. Cikgu sambung sikit. Macam ni. Macam tempoh hari masa kita buat program dengan pihak UiTM, sekiranya pelajar anak-anak ada keinginan untuk sambung belajar ke luar negara, okey, rasa boleh cemerlang, nanti boleh juga mohon diploma di UiTM dan pastikan setiap SEM mendapat 4 flat. Dan insya-Allah untuk sambung ke degree awak ada peluang untuk sambung ke luar negara. Ada tajaan. Okey, ada soalan lain lagi?
Okey, sebab audiens malam ni tak sama, mungkin kemungkinan tak sama dengan yang minggu lepas. Cikgu suka cerita, cikgu nak ingatkan sekali lagi. Bagi anak-anak yang cemerlang dalam sukan. Okey, yang cemerlang dalam sukan sekiranya awak berminat untuk UiTM. UiTM menawarkan keistimewaan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang sukan untuk sambung belajar di UiTM. Okey, nanti bila result dah keluar, sampai sekarang pun bolehlah. Roger cikgu, kita akan bagi awak borang khas. Okey, soalan Arif. Daripada diploma nak sambung ke ijazah, kurang relevan ke cikgu? Okey, macam ni, bukan kurang relevan. Sebenarnya diploma ni juga dikenali dengan separa profesional. Maksudnya bila awak belajar diploma, memang dah diajar awak macam mana untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan. Okey, sebab tu bagi saya, sebelum ni pun cikgu dah pesan dengan awak kan, dengan awak semua, kalau nak sambung belajar, okey, boleh dengan asasi, matrik ataupun form C. Kalau sambung dengan diploma, tolong pastikan CGPA diploma awak itu lebih daripada 3.7. Barulah awak akan berada dalam zon selesa. Okay, bukan tak relevan, boleh. Cuma laluan dia tu jauh sikit. Kalau daripada asasi, matrik dan juga form C, itu awak belajar untuk sambung belajar. Dia umpama seperti jambatan lah, macam mana nak buat degree, awak kena lalui salah satu daripada 3 benda ni dulu. Kalau diploma, pelajar-pelajar lepas yang diploma, kalau dia tak sambung belajar, dia terus boleh masuk dalam bidang pekerjaan. Sebab diploma dah ada bidang khusus masing-masing. Kalau matrik, asasi dengan dengan matrik dengan form C ni dia tak ada. Dia tak ada praktikal. Sebab tu bila habis belajar memang untuk sambung belajar peringkat yang lebih tinggi. Okey, cikgu sambung sikit. Kalau asasi, awak hanya belajar setahun dan kemudian terus sambung ke degree. Matrikulasi pun sama, belajar setahun terus sambung ke degree. Cuma STPM, Form 6, awak belajar selama 3 semester iaitu setahun setengah untuk sambung ke degree. Berbanding dengan diploma. Diploma awak akan belajar lebih kurang 3 tahun untuk sambung ke degree. Okey, ada lagi ke soalannya anak-anak? Cikgu Dewi, Cikgu Aisyah, Cikgu Raudah, ada apa-apa yang boleh ditambah lagi? Boleh sharing-sharing? Okey, saya sebenarnya nak sharing, ini bukan under UPU tapi ini peluang untuk sambung belajar juga di bawah MAWIC. Boleh Cikgu Rosina? Saya share? Okey, sila. Okey, berkaitan dengan College Universiti Antarabangsa PICOMS, PIUC yang mencari pelajar-pelajar lepasan SPM 2020 ni lah untuk mengikuti kursus di peringkat asasi sains, diploma dan ijazah sarjana muda. Okey, antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah asasi sastra, asasi sains, kejururawatan, farmasi, kesihatan persekitaran, teknologi makmal perubatan, kesihatan dan keselamatan pekerja,
fisioterapi, terapi cara kerja, sains perubatan, pembantu perubatan, logistik, pengurusan hotel, pengurusan sumber manusia, pendidikan awal kanak-kanak, pengurusan perniagaan, ijazah OSH, ijazah supply chain, ijazah human resource, ijazah teknologi pharmaceutical dan ijazah bioperubatan. Okey, kemasukan untuk PCOMS ini ialah April 2021 ni. Tarikh pendaftaran 24 hingga 25 April 2021 dan orientasinya pada 26 hingga 30 April 2021 yang bertempat di kampus Batu Muda Kuala Lumpur. Okey, tempoh kursus asasi adalah setahun, diploma 3 tahun, ijazah 3 hingga 4 tahun. Pendaftaran RM200 sahaja. Kolej Universiti milik penuh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau MAWIP. Wang saku sebanyak RM300 setiap pelajar dibekalkan. Pinjaman PTPTN disediakan kepada pelajar. Asrama dan pengangkutan percuma tahun 1. Okey, terbuka kepada semua bangsa. Pasaran pekerjaan 85% hingga 95% selepas tamat pengajian. Okey, highly job marketability. Beasiswa penuh kepada pelajar mendapat CGPA diploma 3.50 ke atas. Ini untuk yang diploma ya. Dan kalau yang berminat boleh WhatsApp dengan Encik Muhammad Rizal bin Jamaluddin Kalau nak nombor telefon tu saya boleh bagi. Okey. 016-257-1589 untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut. Sebab ini terbuka kepada yang asnaf juga, fakir miskin, tajaan beasiswa, insentif sahabat tajaan beasiswa MAWIP RM25,000 bagi keluarga B40, insentif sahabat plus tajaan beasiswa MAWIP RM34,600 bagi keluarga asnaf, fakir miskin dan mu'alaf. Membantu inilah untuk bagi-bagi pelajar yang asnaf zakat, fakir miskin dan B40. Bolehlah kalau nak mohon bawah MAWIP ni, Baitul Mal MAWIP ni, khusus-khusus yang cikgu sebutkan tadi di PCOMS. Dan bagi yang bawah 40 B40 diberi duit saku secara percuma dan setiap bulan sepanjang 3 tahun pengajian dapat RM300. Okey, bagi pelajar golongan asnaf fakir miskin diberi duit saku percuma dari Baitul Mal MAWIP setiap bulan RM500 sepanjang pengajian. Okey. Itu antara maklumat yang cikgu nak kongsikan kepada awak mengenai program yang ditawarkan oleh PCOMS, iaitu Kolej Universiti Antarabangsa PCOMS di bawah MAWIP Kuala Lumpur Majlis Agama Islam MAWIP. Okey. Jadi kalau ada apa-apa persoalan tentang ni boleh berhubung dengan cikgu lah, tanya cikgu dengan lebih lanjut. Cikgu akan bagi nombor individu encik yang tadi tu untuk bertanya, Encik Muhammad Rizal untuk bertanya dengan lebih lanjut. Itu antaranya lah, Kak Su. Okey. Macam ni cuma macam ni lah, ni pendapat saya lah. Kan untuk APT swasta itu adalah pilihan terakhir. Jadi anak-anak fokus dulu dengan UPU. Bila dah tak dapat, bila buat rayuan, 2-3 kali rayuan, bila confirm betul-betul tak dapat, barulah kita fokus yang swasta. Okey, tadi yang ni kejap saya baca yang tadi ada soalan tentang sains fizikal tu kan. Terima kasih Puan Aida yang tolong jawabkan. Sains fizikal drop biologi untuk asasi UiTM. Terima kasih sangat-sangat. Okey, ada soalan lain ke Syah? Cikgu Devi, ada sesuatu boleh sharing dengan dia orang semua ni? Itulah Roslina, ada pelajar tanya dia minat dengan psikologi.
kursus psikologi. Jadi dia nak tanya ke mana seharusnya selepas SPM. Dia kata dia cari dekat Google tak jumpa. Boleh jawab? Okey. Ini sepengetahuan saya lah, kalau ada perubahan terbaru tu saya minta maaf. Tapi kalau sebelum ini untuk psikologi memang dia akan hanya untuk buat degree sahaja. Jadi maksudnya siapa yang berminat untuk psikologi ni sama ada pergi dulu untuk asasi ataupun pergi matrik ataupun form C. Itu laluannya. Sebab kalau diploma dia tak ada. Tak ada setakat ni, saya rasa tak ada yang menawarkan diploma psikologi. Kalau macam UPSI, saya pun tak perasan kalau UPSI ada. Kalau kat UKM, saya tahu UKM ada degree psikologi sahaja. Kalau private dia biasa boleh buat foundation. Lepas tu dia boleh sambung. Private tu memang banyak lah. Tu private lah. Ni kalau awam memang tak ada. Memang tak adalah, dia kena pergi form 6 atau matrix atau asasi lah. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Okay, Cuma nak sharing, ada bekas pelajar kita yang selepas SPM dia sambung matrikulasi. Buat matrikulasi. Selepas matrikulasi dia mohon ke degree psikologis di USM. Unimas. Jadi sekarang bila habis belajar dan dia alhamdulillah dah bekerja di pejabat kesihatan daerah. Okey. Negeri Selangor, ada kat Selangor. Ada soalan tentang bidang berkaitan dengan sains komputer. Nak pergi mana? Okey, soalan ni terlalu umum. Bidang berkaitan dengan sains komputer, nak pergi mana? Itu saya tengok dekat matrikulasi tu ada. Okey. Program matrikulasi. Program matrikulasi pun boleh, yang modul 3 tadi, sains komputer kan. Okey. Dan satu lagi, kalau masa SPM awak ambil sains komputer, pelajar-pelajar ataupun pelajar-pelajar aliran sains masa SPM, bila untuk mohon ke matrikulasi, awak juga layak untuk mohon matrikulasi perakaunan. Tak ada masalah. Cuma lakulah cuma cikgu nak detailkan lagi. Maksudnya nak pergi mana ni? Maksudnya pergi mana selepas SPM ataupun untuk sambung ke degree nanti? Politeknik Premier dan konvensional Kak Su? Ada yang tanya? Politeknik Premier, Politeknik konvensional. Sebab tadi tak ada diterangkan sikit kan politeknik. Okey, politeknik ya. Sekejap ya. Okey. Okey, saya tengok politeknik. Okey, politeknik kalau dulu sebelum-sebelum ni politeknik tu hanya satu saja, tapi beberapa tahun lepas dah dipecahkan kepada 2, iaitu bila politeknik telah dinaik taraf.
Okey, itu dipecahkan jadi Politeknik Premier dan konvensional. Konvensional ni Premier tarafnya lebih tinggi daripada konvensional. Kalau tak silap saya, Premier ni ada 4 dalam Malaysia. 4 buah kot. 4 ataupun 3 dalam Malaysia dan dinaik taraf. Dan dalam proses untuk dinaik taraf sebagai universiti. Kalau tak silap saya, satu ketika dulu memang dalam perancangan ke arah itu. Okey. Sebab kalau di Politeknik konvensional, okey, peringkat yang paling tinggi yang diorang tawarkan adalah diploma sahaja, sijil dan diploma. Kalau Politeknik Premier, okey, ada diploma lanjutan dan ada juga yang menawarkan ijazah. Itu perbezaannya. Dan Premier, Politeknik Premier hanya mengambil pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM. Puan Roslina, saya nak tambah. Sebenarnya ada 3 Politeknik Primer di Malaysia, iaitu pertama Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang, kemudian Politeknik Ungku Umar di Ipoh dan ketiga Politeknik Shah Alam di Selangor. Okey, terima kasih Cikgu Azimah. Okey. Okay, harap yang bertanya tadi dah jelas ya. Ni apa ni? Okey. Maklumat akademik dekat permohonan UPU tu nak letak apa? Maklumat akademik. SPM awak, sijil result keputusan percubaan ataupun ujian akhir tahun. Yang penting ada dalam SAPS. Masukkan dulu yang tu. Macam dah tak ada dah soalan tu. Semua dah faham ke? Ada lagi soalan? Okey, sekejap Cik Ni Arif. Kalau okey, pelajar-pelajar kelas utarit pun boleh mohon okey untuk asasi sains komputer tadi. Tak ada masalah. Rasanya macam dah tak ada Syah soalan. Itulah tengok macam tak ada, senyap dah ni. Ada apa barang soalan asasi? Okey, last. Asasi sains komputer ada ke kat UiTM cikgu? Asasi sains komputer. Asasi sains komputer saya rasa macam tak ada je kat UiTM. Dia dekat buka UPM ke? Detail tak ingat lah yang detail tu. Tak ada. Saya check tak ada. Okey. Okey macam ni, untuk sains komputer, kalau awak berminat dalam sains komputer tu memang fokus dengan matrik je. Sebab asasi ni pun dia akan fokus ke dalam bidang-bidang tertentu sahaja. Bukan semua ada asasi. Okey, mungkin yang berminat nak jadi doktor tu, dia direct dengan asasi lebih baik kan, Cikgu Roslina? Ya betul. Kalau rasanya masa keputusan SPM memang cemerlang, okey fokus dengan asasi.
terus pada asasi. Tapi sekiranya tak dapat, okey, fokus kepada matrikulasi. Itu je laluan untuk awak. Okey. Cuma untuk tahun ni, kemungkinan bila result awak tu cemerlang, kemungkinan awak akan dapat bila mohon 3 bahagian tadi macam UPU, okey, UPU, matrik dan IPG nanti, kemungkinan kalau pelajar tu cemerlang, kemungkinan dia akan dapat 3 yang dia mohon. Jadi masa ni, buatlah pilihan yang terbaik bagi awak. Dan bagi pelajar-pelajar yang tak dapat, okey, saya memang galakkan buat rayuan. Jangan berdiam diri. Sebab bila ada pelajar yang dia akan dapat 2 ataupun 3, dia akan menolak. Dia akan boleh pilih satu saja. Dan masa inilah peluang awak untuk buat rayuan dan insyaAllah akan dapat. Okey Syah, tu je kot. Ya, itu saja saya rasa macam dah tak ada dah ni. Okay, masa pun dah lewat, 9.44 dah, hampir 1 jam. Okay, mungkin ada di antara murid-murid semua kalau ada sebarang soalan lagi untuk keliru dan sebagainya, bolehlah direct berhubung dengan cikgu-cikgu di unit bimbingan kaunseling, especially mungkin dengan Cikgu Roslina atau cikgu-cikgu mana yang lain. So kalau sekiranya ada sebarang persoalan, boleh WhatsApp lah dengan Cikgu Roslina atau cikgu mana-mana unit bimbingan kaunseling untuk bertanya sebarang persoalan tentang permohonan ke UPU, IPG atau matrikulasi. Okey, Cikgu Roslina, itu saja saya rasa. Mungkin dah tak ada dah. Okey Syah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Roslina binti Hussein di atas pencerahan dan maklumat yang penting untuk diketahui oleh semua calon SPM yang ingin memohon program ke matrikulasi, asasi, IPG dan sebagainya. Okey, mungkin ada yang berminat dengan politeknik pun ada tadi saya dengar. So timbang-timbangkanlah mana yang terbaik pilihan anda, mana-mana yang memang relevan dengan minat personaliti anda, kebolehan anda dan cita-cita yang anda idamkan dari kecil sehinggalah dewasa. So semoga dengan pemilihan bidang kerjaya atau bidang pengurusan di universiti atau IPTA, UPU dan sebagainya itu memberi peluang untuk anda berjaya pada masa akan datang dalam bidang ataupun dalam kerjaya pilihan masing-masing. Jadi gunalah peluang yang ada pada kali ini. Inilah peluang anda. Gunakan sebaik mungkin. Sebab peluang ini tidak akan datang banyak kali. So kalau awak nak mohonlah betul-betul, semak betul-betul, cek betul-betul, pastikan tarikhnya dalam tempoh yang ditetapkan. Jangan lewat sangat mohon, jangan last minute 31 nanti baru nak mohon. Mohon awal-awal bermasa 2-3 hari ni sebelum tarikh tutup dah isi siap-siap. Dan kalau yang Muslim bolehlah buat solat istikharah untuk memilih mana yang terbaik untuk diri awak. Okay. Yang telah menduduki SPM, cikgu ucapkan tahniah semua, anda hebat sebenarnya sebab semuanya telah melalui fasa sekolah rendah, sekolah menengah selama 11 tahun. Tahniah cikgu ucapkan kerana anda sudah sampai ke destinasi yang nak dituju ni. Maksudnya anda sudah nak melangkah dah untuk ke arah dewasa, yang mana selepas ni anda akan bergelar pula, bukan pelajar lagi tapi mungkin pekerja dah, graduan yang lain, universiti dan sebagainya. Jadi apa pun cikgu mengharapkan jangan lupa dengan kami cikgu-cikgu di SMK BTK ni. Kalau ada peluang WhatsApp lah dengan cikgu-cikgu. Okey, bertanya khabar lah, insya-Allah semoga cikgu-cikgu akan mendoakan semua anak murid berjaya dengan cemerlang dunia akhirat, insya-Allah. Okey, itu saja daripada saya mewakili unit bimbingan dan kaunseling. Kami memohon maaf sekiranya ada salah dan silap
kekurangan dan sebagainya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang ada kelemahan dari kami. Semoga apa yang cikgu sampaikan memberi manfaat kepada anda semua. Itu saja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Tolong isi link kehadiran ya, jangan lupa. Okey. Okey, boleh admin ambil gambar sementara sebelum yang lain live? Cikgu Roslina atau Cik Dewi boleh ambil gambar? Terima kasih sama-sama. Okey, kita ambil gambar dulu ya. Boleh open kamera kalau dapat.